أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. رب زدني علما وارزقني فهما. رب زدني علما وارزقني فهما. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Salam hormat, selamat pagi semua kepada pendengar. Hari ini Alhamdulillah hari yang ketiga untuk rancangan pengajian Quran dengan guna akrab. Nah, Alhamdulillah kita nak mari dengar pula cara ni langkah mudah belajar baca Quran dengan saya Ustaz Irfan. Hari ini hari yang ketiga. Dan minta maaf lah hari ini kita mula dengan lewat sikit. Nah, sebab saya ni kena tubik luar. Dan tapi untuk orang panggil benar ni jadi istiqamah. Nah, boleh kita belajar semua dari Chong Asyifa yang mana semalam pun kita dah belajar dengan Baba Faisal lepas ngorek. Nah, ada belajar tajwid, lepas Isya ada riran. Riran ni orang panggil taye ulenge. Nah, orang panggil taye ulenge hok do ngaji mulai puasa dulu lagi. Nah, ngaji qiraati dengan Baba Faisal kau masa bulan Ramadan, bulan puasa dulu lagi. Nah, Baba Faisal tu dia orang panggil ulenge kembali. Dan lepas pada tu pukul 9.30 sampai pukul 10 malam tu, nah waktu live shoot surah Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulk, yang mana sebuah surah yang Rasulullah kata apabila dia baca surah Al-Mulk tengah malam, insya-Allah dia akan lepas daripada azab kubur. Tu 3 rekan tengah malam. Maka tengah hari ni, belah hari ni, insya-Allah late pagi ni dan bersama dengan saya, sebenarnya hari ni mula lewat sikit, saya minta maaf lah. Nah, sebelum hari ni, iaitu late pagi ni kita nak belajar Al-Quran juga. Nah, tetapi dengan cara langkah. Langkah ni mudah belajar Al-Quran tu lagu mana, dan insya-Allah kita akan belajar bersama. Nah, lepas tu pukul 9 tu, ada nasihat daripada baba-baba kita, akan nasihat pukul 9. Nah, mulai pagi. Oleh itu, ambil berkat sebelah pagi ni. Nah, kita ambil berkat dengan kalamullah. Nah, kitab nombor 1 atas dunia. Nah, the number 1 book in the world, orang panggil. Nah, kitab nombor 1 atas dunia ni tak lain tak bukan adalah kalamullah, kitab Al-Quranul Karim. Oleh itu, marilah kita sama-sama berusaha untuk nak cari cara nak buat gimana kita ni boleh duduk dengan Quran, boleh usaha Quran, payam kat Al-Quran. Kita ni boleh kemarin saya dah royak nekara ataupun 5 kara hak ataupun sit Al-Quran. Hak pun menurut gapon 5 kara tu. Yang pertama, kita kena percaya dengan Al-Quran, beriman dengan Al-Quran. Sebab iman Al-Quran adalah satu kitab yang ada dalam rukun iman, yang mana kita kena wajib percaya. Yang dua, kita wajib untuk baca wikna. Hak Al-Quran yang dua ni kita kena baca Quran wikna. Kena-kena pun kena baca wikna. Kalau tak kena, tak boleh. Sebab tu lah kita kena belajar. Belajar tajwid, belajar Quran ni adalah fardu kifayah. Tetapi baca wikna tu fardu ain. Kalau lah kita kata tak apa, aku malah ngaji, tapi baca kena, alhamdulillah tak apa. Tetapi jikalau lah kita baca tak kena, kita tak ngaji, tu bahaya. Oleh itu, kita ni sebagai seorang Islam, Muslim pula ia kena mukmin. Apabila mukmin ia kena muhsin. Islam, iman, ihsan. Ada 3 perkara. Yang mana malaikat Jibril mari jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjadi tanya, ya Muhammad, akhbirni. Akhbirni anil Islam. Gapo Islam? Nabi Muhammad peroyak Islam gini. Akhbirni anil iman. Iman gapo? Nabi peroyak 1 2 3 4 5 ni. Lepas tu malaikat tanya pula, wahai
Ya Rasulullah, akhbirni anil ihsan. Gapo ihsan? Nabi peroyak, nah muatlah ibadat seumpama mung tu. Nah, tengok Allah. Jika mung tak nampak, Allah akan tengok mu semua. Nah, fa innaka yara. Nah, itu adalah ihsan. Nah, itu adalah ihsan. Oleh itu, kita ni, lah ni kita Islam dah. Nah, kita ni sebagai Muslim. Kita sebagai Muslimah, oleh itu kita kena usaha lah untuk menjadi mukmin atau mukminah. Nah, orang yang beriman. Apabila orang beriman dah, kena ada muhsin. Nah, kena ada ihsan. Nah, kena ada kebaikan. Jadi orang baik. Nah, jadi orang yang terbaik. Sebab itulah sini ni Al-Quran adalah satu pedoman. Al-Quran adalah kuma. Nah, yang mana orang-orang beranak mari tu, nah, kita ni kalau beli motor, beli kereta, beli alat-alat, beli terosak ni, ya bui kuma kan. Manusia ni, tetapi kalau orang Tino ni, nah, isteri apabila dia lahir, apabila dia wanak tu, nah, dia tak ada tu baik kuma kali dengan anak. Tak ada atas dunia ni dah. Nah, orang yang beranak, lepas tu baik lalu. Anak seorang, lepas tu kuma duduk lalu belakang tu. Tak ada. Nah, dia tak ada. Sebab kuma duduk mana? Kuma duduk dalam Al-Quran. Nah, kuma duduk dalam Al-Quran tu dah 30 juz tu. Nah, apabila kita reti baca, apabila kita reti makna, apabila kita boleh tadabbur, afala yatadabbaruna al-Quran. Nah, kita boleh tadabbur Quran, tu adalah kuma yang penting untuk kita nak baca kata budak tu baik sore ni. Nah, anak tino ke anak yatim, aku nak pera ke mana? Nah, aku nak wi gapo? Aku nak wi cara hidup mana? Dia ada dah dalam Al-Quranul Karim. Sebab itulah dalam kuma itulah ibu bapa dia kena ambil, dia kena baca. Nah, dia kena ambil untuk menjadi tauladan, untuk jadi kuma. Nah, kuma untuk kita ni nak gapo? Nak supaya kita nak pera anak-anak kita. Nah, hak tu baik daripada perut kita, hak tu baik dalam rahim kita. Ibu bapa, ayah dan ibu adalah tanggungjawab sepenuhnya. Nah, untuk nak jaga anak sebagai menjadi insan, menjadi manusia, menjadi khalifah Allah di atas permukaan bumi ini. Nah, ni adalah sikit banyak tentang kita ni. Sebab apa Baba Faisal kita dalam Asyifat TV ni kita mementingkan Al-Quran. Nah, kita mementingkan Al-Quran, baca we kena. Sebab hak ni lah. Sebab satu-satunya kita nak menunaikan hak. Nah, sit kong Al-Quran pun menut. Nah, saya ulang kali lagi. Sit 5 perkara. Yang pertama, kena beriman. Yang dua, kena baca we kena. Nah, kena baca we kena. Yang tiga, baca we kena dah. Kena tahu makna. Nah, tahu makna Quran tu. Nah, kemarin saya ada sentuh masalah apa? Kita baca Quran dengan tartil yang tinggi sekali, iaitu kita tahu makna. Kita kaikun, kita tadabbur Al-Quran. Nah, saya ambil misal seorang ulama nama Fudail bin Iyad. Nah, dia ni wanak dia dengan masa 100 hijrah. Nah, 100 hijrah. Nah, dia ni sebagai tabi'in. Nah, bagi tabi'in, bukan sahabat. Tetapi oleh kerana dia ni tadabbur apabila dia baca Quran, siapa anak-anak dia kali tu, nah, dia ambil akhlak daripada ayahnya. Nah, Ali, nah, anak dia nama Ali bin Fudail. Apabila dengar ayah dia baca Quran, lagi baca surah At-Takatsur, saya royak dah marin tu. Nah, siapa ayat la tarawunnal jahim, nah, mu akan tengok neraka jahim. Anak dia Ali ni selok. Nah, Ali ni selok duk main dengan ayah dia. Ali ni selok. Sebab apa? Nah, tuan-puan, sebab kata dia ni tadabbur. Dia tahu makna. Nah, dia tahu makna apabila dia baca Quran, maka kelazatan tu dia akan timbul. Nah, kelazatan halawatul iman. Nah, kemanisan iman. Dan sebab apa? Sebab mari pada dia faham Quran. Oleh itu muslimin muslimat, sebenarnya Quran ni adalah makanan rohani kita. Quran ni adalah benda penting bagi kita manusia ni. Kalau tanpa Al-Quran, nah, tak ada GPS dah tu. Nah, jalan ni jauh, GPS tak ada. Hak tu duk sesat kok say. Pas sesat kok, nah, rugi masa lah. Begitu juga Allah masa kita atas dunia ni. Nah, 60 tahun. Nabi kata amaru ummati baina 60 wa 70. Umur umat-umatku di akhir zaman ni di antara 60 wa 70, 60 dan 70. Nah, payah nak cari orang lebih pada tu umur kita ni. Tetapi dalam umur 60 tahun ni,
Alangkah ruginya jika kita duk main sesat jalan. Alangkah ruginya jika Allah bui umur kita 70 tahun tapi kita ambil jalan yang sesat. Kita tak temung dan GPS kita punah. Kita tak biasa. Tak biasa guna GPS iaitu Al-Quranul Karim. Maka hari ni marilah sama-sama kita nak faham Quran, kita nak tadabbur Quran. Yang pertama kita kena baca dulu. Baca kena Quran. Faham aku tak pandai ni. Belajar. Umur banyak pun kena belajar. Muslimin muslimat, tuan-puan dah. Sebenarnya para sahabat ni sore-sore dia belajar Quran bukan umur sikit nah. Rasulullah diri wahyu yang pertama turun kepada Rasulullah masa tu umur Rasulullah berapa 40 tahun kan? 40 tahun. Sebab tu dia tak lewat lagi. Tak lewat lagi untuk kita ni nak belajar Al-Quran, untuk kita nak bersama-sama dengan Al-Quran. Pas nak ngaji mana payah kita kerja ni. Pagi petubik keluar kerja dah. Kelik tengah malam pukul 4. Allah, nak cari masa mana. Nak pergi jumpa Tok Guru. Allahu Akbar, muslimin muslimat. Ni cara ngaji Quran mudah sekali. Sebab sore-sore tu ada terosak. Sore-sore ada kadang-kadang ada 2 butir nak terosak. Ada 3 butir nak terosak. Buka dalam Facebook, buka dalam YouTube. Banyak learning. Orang panggil sumber-sumber. Kita boleh belajar Quran. Dan satu daripadanya iaitu Chong Baba Faisal kita Asy-Syifa TV pada hari ini. Maka alhamdulillah balik kepada kita hari ini. Hari yang ketiga untuk saya nak memperkenalkan satu cara lagi untuk kita nak belajar Quran yang saya ambil benda ni untuk nak mari sebar kepada para muslimin muslimat yang sedang bersama saya dengan Ustaz Irfan pada pagi ni. Alhamdulillah, pagi yang penuh berkat, pagi yang Nabi berdoa, Allahumma barik la ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatlah umat-umat aku ni pada pagi-pagi. Alhamdulillah, pada pagi ni saya ambil cara belajar Quran satu cara, orang panggil akrab. Akrab approach, langkah mudah belajar membaca Al-Quran. Dalam laksuk ni ataupun dalam kaedah ni dia tak bercanggah. Mai mi khat yang kat qiraati. Mai mi khat yang kat wichaอื่น kat rubabอื่น. Dia tak ada canggah. Dia tak ada lisih. Dia tak ada khat yang, tak ada gapo. Sebab hak saya nak ambil akrab mari guna ni, dia ni sebagai menguatkan. Dia kuatkan lagi, dia mengkemaskan lagi, dia mengukuhkan lagi bacaan Quran kita. Sebab hak saya nak guna, nak memperkenalkan rambut ni dia boleh menguatkan. Kita ngaji qiraati dia, kita ngaji qiraati dah, kita ngaji muqaddad dah, kita ngaji tashil dah, kita ngaji Baghdadi dah, kita ngaji Qurani dah, ngaji banyak rubab dah. Tetapi ada lagi masalah kita ni baca tak kena. Ada lagi yang peling orang panggil, ataupun tertukar, ataupun terpeling, ataupun terpening. Pening. Kau ngaji dulu ngaji dah, qiraati dah. Tetapi apabila naik surat besar, apabila baca Quran sungguh, duk main tukar takir lagi. Dan kadang-kadang huruf duk belik lagi, kadang-kadang baris pun duk belik lagi. Ini yang pertama, kita nak ukah dengan akrab. Yang kedua, kita ni umur banyak. Kita ni umur banyak sikit. Masa kau muda-muda dulu tak ada nak belajar. Bawa umur banyak lah ni, duk kerja ke duk gapo, nak belajar Quran semula. Kalau nak pergi ngaji qiraati, berasa kadang-kadang orang dia berasa, aku ni tak sesuai nak ngaji qiraati ni. Qiraati ni supaya hak budak-budak betul. Berasa mari. Rusuk wa qiraati ni mai maksum kat torau umur banyak lah, masa tak ada dah. Oleh itu akrab ni dia sesuai. Dan kau akrab ni maksum. Maksum สำหรับวัยทำงานนะครับคนที่ไม่มีเวลาเพราะแค่6ขั้นตอนเท่านั้นlangkah saja insya-Allah kita akan boleh membaca Quran. Kita akan boleh orang panggil apa? Belajar Quran. Belajar Quran. Sebab tu lah langkah ni gapo ni are bang. Ngaji lagu mana, rubab bab nai, insya-Allah kita akan bersama dengan saya Ustaz Irfan. Semoga kita ni dapat mengatasi Al-Quran, dapat baca Quran. Dan untuk orang yang pandai dah, saya pandai dah tak kena belajar, tak apa dah. Hak pandai dah, kita masuk dengan hak panggil hak
อัลกุรอานนะครับข้อที่5สุดท้ายก็คือเราไปเผยแพร่nah untuk kita nak dakwah lagi nak ngajar anak-anak kita nak ajar isteri kita nak ajar cucu-cucu kita ke ataupun anak murid kita ke untuk menggunakan cara ni nah oleh itu dalam cara ni nah langkah ia bukan lem nah bukan hok lem mikir lem dia nah mikir lem dia tapi cara belajar ia ni ia kena kursus ia kena mengaji nah surat ni nampak mudah ni langkah ni tetapi ia kena lepas pada kursus ia kena lepas pada ngaji ia kena talaqi musafahah ia kena belajar dulu baru kita ni nah tahu cara belajar dan alhamdulillah nah sebenarnya nah saya belajar hari yang pertama saya naik di Kedah naik di whiteboard tetapi oleh kerana lah ni duduk di luar dan whiteboard pun tak ada lagi maka hari ni saya nak perkenalkan kitab dululah nah cara yoga mana supaya pendengar nah pada pagi ni boleh dapat sama dan boleh manfaat daripada benda ni dan insya-Allah belum pada tu nah kepada para pendengar nah kalaulah kita rasa benda ni benda baik maka sama-sama kita kod share kod like supaya apa supaya benda baik ni akan bersebar mari saya ada apabila satu cara untuk kita nak hapus benda-benda hak tak baik atas dunia ni iaitu dengan cara kita membanyakkan benda baik apabila benda baik benda benar tu mari maka benda hak tak benar tu ia akan hilang dengan autonomat oleh itu kita kena banyak benda-benda yang baik maka mari saya dah sentuh sikit harga apa nelangkah dalam ni nelangkah hak kita nak belajar dalam akrab ni yang pertamanya kita nak tahu maknanya itu nak tahu huruf ni orang panggil recalling old memory ataupun ROM ROM ni iaitu kita ambil orang panggil ความจำเก่า ทบทวนใหม่ sebab saya ayat dah dulu orang yang ngaji akrab ni orang yang biasa belajar dah dia orang biasa ngapa dah alif batak tetapi ngapa ya tu alif batak dia ni dia masih tak ingat lagi ataupun dok belik huruf selagi kita dok belik huruf selagi itulah kita baca tak raca sebab huruf kita tu kita main orang panggil kita main cacin sebab tu huruf kita nak belajar Quran huruf kena tahu tahu huruf tahu apa iaitu tahu camnuan tahu huruf ran tahu bentuk dia duk sore apabila dia nikah dan bentuk variasi ni ke huruf bab tilak lain sebab setengah huruf ni dia banyak dia gi orang panggil dia akan plan rang akan bertukar pada situasi gapo tu huruf yang ada variasi orang panggil huruf ti pian plan huruf rang bab lak lain ya ada tu dalam Quran sebab itulah kita ni kita misalnya alif kita kena ada tetapi buat alif giduk tahiyat kita tukar buat alif giduk tahwaw kita tukar alif kecil kita tukar kha jim kha dengan jim pun kadang-kadang apabila ia duk hubung tu kita tukar ghain dengan ain apabila kita ada juga kita tukar sebab itulah huruf adalah benda penting dalam kita nak belajar al-Quran maka huruf adalah langkah yang pertama kantonที่1 dalam kanton dalam tangan neute tu iaitu kita kena huruf dulu kita kena huruf apabila kena huruf kita kena kalimah lepas tu kena suara lepas tu yang 4 pula kita kena suara hak tubik dan huruf yang tak tubik suara yang 5 wakaf dengan ibtidak cara kita nak berhenti lepas tu yang tu barulah kita nak buh hajar cangwak irama baru irama mari serta dengan makhraj alhamdulillah saya lagi hari ni saya nak bagi kita tengok contoh buku yang saya akan guna dan akhir sekali para pendengar kita akan boleh buat rupa ini adalah rupa-rupa yang kita wikrok kerongsang ayat wikrok kerongsang ayat dalam Quran boleh hadir tuan muslimin muslimat ni baru tengok sekali hari ni hari yang pertama tengok gua ni duk belik duk pening lagi tu tak ada gapo kalau duk pening lagi tak ada gapo kalau tak pening tu kalau pening biasa kalau tengok part
Oh, pehel lalu hak tu luar biasa dia panggil. Masya-Allah. Nah, sebab itulah ni adalah ilmu baru untuk kita, ilmu baru untuk kita nak belajar bersama sebab kalaulah kita belajar dah, kita boleh tubik lagu ni, insya-Allah tu nak ayat kata kita ni mahir. Mahirul bil Quran ma'as safarah kiramin bararah. Nah, orang yang mahir dengan Quran dia akan dapat duduk dengan malaikat, Nabi kata. Nah, oleh tu ni adalah satu bentuk. Sebab saya ada barang pun kalaulah kita ngaji Quran, nah kita ngajar kalau sebagai guru lah, kalau kita tanya guru, tanya anak murid kita, kau cai mai kap, semua dia. Nah, duk dia ni tak tahulah faham tak faham. Oleh itu kita nak mentakkid atau nak meyakinkan bahawa anak murid kita faham tak faham, biar buat. Ni, maka benda ni nah adalah satu aktiviti kegiatan pen kecekam neng ของการเรียน Al-Quran. Sebab learning ni kalau ngaji Quran, nah ngaji back dulu. Ngaji dengan cara dulu ni, nah sepengah masa saya dulu lah. Nah, masa kita tu belajar tu, nah belajar dulu tu tak apalah, budak dulu dengan budak lah ni tak serupa. Nah, budak lah ni yang nak orang panggil juk si juk sun ni 5G lah ni, gapo-gapo yang nak cepat belaka. Nah, apa gapo-gapo yang nak cepat belaka. Tetapi kita dulu tak apalah. Nah, dulu kita kena katak betul tak gapo duk ngaji itu, kena katak tiak nah. Nah, baca, alif. Qul huwallah, kita apa qul huwallah. Allah budak ni katak mai. Tiak sek ngaji bleh-bleh, tiak bleh-bleh. Tapi esok gi pula. Nah, esok ngaji pula, tapi budak lah ni terayakah. Esok dia tak gi dah. Nah, tu nak orang panggil cara pengajian kita ni berlainan dengan budak lah ni dengan budak dulu. Sebab tu cara dulu kalau kita mai guna dengan masa ni, nah, ia tak sesuai mana. Maka itulah lah ni banyak orang panggil teknik-teknik untuk mengaji pengajian pun nah, ia baik lain lah. Sebab itulah learning ni nah alhamdulillah kita nak belajar. Nah, belajar dengan cara online boleh tak ustaz? InsyaAllah. Dan learning kita dah belajar dah. Tetapi dia tak suit dengan online. Nah, saya nak ayat situ lah. Dia tak suit dengan belajar cara online. Akhir sekali dia kena talaqi musafahah. Tak akhir benar dia kena mari belaga lutut juga. Nah, mari belaga lutut juga. Tapi uning adalah satu pilihan, satu cara yang mana kita boleh buat. Nah, kita buat yang sekadar yang kita boleh buat, maka kita buat. Nah, oleh itu maka cara belajar ni untuk kita ni tukar sikit cara belajar Quran. We budak tu nah belajar dengan kolam. We budak tu dia boleh tubik, boleh belajar buat, boleh aktif, boleh buat latihan. Nah, boleh buat tamrin, orang panggil latihan bertubi-tubi supaya dia buat. Dia orang panggil wikok krongsang kalau bahasa Sia, analisis. Nah, kata ayat ni kalau dia mau baca panas sungguh teragoyak. Nah, misalnya wa ni wapo harakat, la wapo harakat. Nah, alif wapo harakat ni. Sini wapo harakat, baca panjang taruh mana. Sebab kadang-kadang apabila kita baca, dan kita nak dengar budak baca ni, nah kita diri pun harakat ni kadang-kadang ke lebih, ke kurang, ke gapo. Nah, sebab itulah kita nak tahu sungguh kata budak ni faham tak masalah harakat panjang panak. Nah, mana wajib al-gunnah, wajib dengung dengar panjang tu go mana, dengung naik khusyum, naik di hidung lagu mana. Ini adalah satu cara. Dan satu cara, maka di sini maka mana hak satu qalqalah, suara seton pula lagu mana. Nah, dia ingat lagi mana huruf qalqalah. Ni semua adalah satu-satu cara belajar yang mana kita akan belajar dengan ustaz, dengan saya insya-Allah pagi-pagi untuk kita nak orang panggil mengatasi Al-Quran, kita akan berjuang dengan membaca Quran dulu. Tapi belajar kena belajar sungguh, kena belajar sungguh. Oleh tu belum pada tu mari sama-sama kita tak ada baca Fatihah lagi untuk ambil berkat. Dalam surat ni tengok dalam Fatihah pun dia guna warna-warni dan dia guna cahaya-cahaya. Ni semua ni dia ada hikmah. Cahaya ni satu bentuk orang panggil benar yang akan menarik minat.
Nah, เพื่อดึงความสนใจbagi orang belajar ni. Nah, dia nak kepada cahaya sini. Nah, sebab apa? Apabila ada cahaya ni, maka dia menarik. Sepengat isteri kita lah. Kalau cahaya putih saja, tak ada campur, tak ada merah tu, dia tak menarik mana dah. Dia kena abuh pen campur pink-pink sikit. Nah, maskara cak hitam, cak mengoyamu lah bogi ni. Supaya apa? Supaya nak menarikkan. Nah, supaya cak dengdut. Nah,ความสนใจ. Oleh tu, dan selagi dengan cahaya ni dia akan buat otak kita tu dia gerak sikit dan dia cek lama. Nah, dengan cahaya. Kalau bahasa mengaji lah ni kok BBL lah. Nah, kru tahulah gapo BBL tu. Nah. Oleh tu kita tengok dalam ni. Nah, ni contoh saya nak beri kita tengok dulu. Nah, nak beri kita tengok surat, nak beri kita tengok lepas tu cara belajar ke mana. Nah, oleh tu tengok di sini. Nah, sebab hak saya nak belajar hari ni, nak ngajar hari ni ataupun nak perkenal ke kita semua ni iaitu cara baru, cara baru. Tapi tak ada payah sebab ni adalah mempermudahkan. Tapi kalau dengar hari ni hari pertama, tak ada gapo lagi. Sebab ni langkah. Nah, hok kanton เท่านั้นนะครับ. Oleh itu mari sama-sama kita baca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Nah, ini adalah surah Fatihah dan Ummul Kitab sebagai Ummul Kitab. Dan supaya saya inilah hari ini saya nak tengok kitab dulu dan insya-Allah esok kita akan mula naik pergi kepada langkah yang pertama iaitu kita akan belajar huruf-huruf dalam Al-Quran. Huruf-huruf dalam Al-Quran ada berapa dan bagi kepada rup rang bentuk ya. Bentuk duk sore, bentuk duk orang panggil hubung dan bentuk variasi. Nah, ni insya-Allah kita akan mulai esok lah. Dan kita akan mulai esok. Oleh itu pada hari ni dan dengan masa yang singkat ni, nah supaya saya ni sebenarnya hari ni tak ada tetapi oleh kerana saya nak jaga juga masa, nak jaga nak buat istiqamah. Nah, untuk kita dapat belajar Quran, maka hari ni tak sepanjang lagi dan insya-Allah kita jumpa esok. Nah, pagi esok dan insya-Allah saya tak masa tu dalam pukul 9 dalam pukul 9 tapi hari ni kerana terlewat sikit mohon maaf. Nah, insya-Allah esok kita mula mari belajar huruf. Nah, huruf dalam Quran dan bentuk huruf, rup rangของ huruf, jumlah huruf. Nah, lepas tu kita tak ada tekan di makhraj lagi, cuma sekadar kita tahu kata alif duk mana, hamzah tu bek mana, ta duk mana, tiga huruf ni gimana tu. Nah, lepas tu saya nak royak kepada kita sekali lagi dan minta kalau boleh, kalau tak ada berat, minta tolong sedia kalam, minta tolong sedia kertas ataupun buku. Nah, untuk kita boleh tulis. Nah, sebab saya nak belajar bukan hanya dengar. Nah, kalau acu boleh, ada tulis setik. Nah, apabila mata kita pun belajar, mulut kita belajar, tangan kita pun belajar juga, insya-Allah anggota semua akan belajar. Dan jangan lupa pada hari kiamat ni, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Tukallimuna aydihim dan tanganmu ni pada hari kiamat tu mulutmu akan ditutup. Nah, tapi tanganmu akan kecek. Tangan kita ni akan goyak kata, "Hei tangan buat gapo tak?" Tangan goyak, "Ya Allah, aku ni sentiasa tulis-tulis ayat Quran. Aku sentiasa tulis benar-benar baik." Ni adalah tangan akan kecek. Dan kaki pun akan goyak, "Ya Allah, aku jalan ke tempat baik." Maka di sinilah
kita mari sama-sama untuk usaha nak buat guna pada hari kiamat nanti. Tangan kita pun akan orang panggil boleh kecek. Nah, kata dia ni tangan kita ni dan dia buat benda baik. Gapo tak satu daripadanya iaitu tulis belajar ngaji Al-Quran pagi-pagi dengan Ustaz Irfan, insya-Allah. Oleh itu pada pagi ni, terima kasih kerana bersama. Jangan lupa lagi pukul 9 pukul 9 tu ada nasihat daripada Baba Mel dengan Baba Lee dan juga Baba Faisal kita. Dan lepas ngorek tu, ada belajar tajwid dengan Baba Faisal. Lepas insya riran qiraati. Lepas pada tu pula sutai kali tengah malam bersama dengan Baba Faisal iaitu mengaji surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk dengan Baba Faisal sendiri. Oleh itu pada pagi ni jangan lupa ajak saya kita untuk sama-sama kita belajar. Dan jangan lupa juga untuk kita pagi ni kalaulah kita orang panggil apa Baba Faisal ni untuk nak buat pondok ni dia ada satu rancangan projek iaitu untuk nak bayar harga tanah. Ni pun kalau orang buidah pun tak ada apa, dah tak salah kalau kita kerak dah nak kerak pula. Sebab kerak ni lepas subuh lagi baik, pagi-pagi ni lagi baik sebab khairat ni adalah membuka pintu rezeki, pintu barakat kepada kita semua. Oleh itu kita sama-sama menceriakan hidup kita, memberkat hidup kita pagi-pagi dengan Al-Quran. Niat baik pada hari ini, insya-Allah pagi ini hari ini akan hari yang baik, akan jadi hari yang baik untuk kita semua. Oleh itu untuk hari ini saya berhenti dulu sekarang ni, insya-Allah. Pada pagi esok jangan lupa bersama dengan saya Ustaz Irfan dalam mengaji Al-Quran dengan cara akrab. Kita akan masuk langkah yang pertama iaitu belajar huruf-huruf dalam Al-Quran. พรุ่งนี้นะครับอย่าลืมนะครับเราจะเรียนขั้นตอนแรกนะครับก็คือการรู้จักอักษรในอัลกุรอานนะครับ Oleh itu pada hari ini yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, kalau tak mahu saya mohon maaf, itu adalah kelemahan saya dan sebagai manusia yang tak sempurna. Harap mohon maaf. Oleh itu saya akhiri dengan al-Fatihah mulia wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.